Ada orang hutang sampai 3 tahun, 4 tahun, 10 tahun pun ada. Sebenarnya berapa lama kita boleh ambil tindakan undang-undang untuk saman dan tuntut balik wang kita? Nak tahu lanjut? Jangan lupa like pada video ini dan subscribe kepada channel kami. Hutang tak bayar-bayar, dah 3 tahun dah berhutang. Boleh ke saman lagi? Kalau nak tahu, jom kita tanya peguam. Kesian kes Ain tadi. Dah sampai 3 tahun minta duit masih tak nak bayar-bayar. Sebenarnya berapa tahun kita boleh nak saman orang untuk tuntut balik wang terhutang atau apa-apa saja tindakan di mahkamah. Saya bercakap berkenaan dengan tuntutan sivil. Misalnya, ganti rugi bagi kecederaan, ganti rugi sebab ada pencerobohan, hutang tak bayar, perjanjian. Berapa lama sebenarnya kita boleh bawa kes ke mahkamah? Untuk topik yang ini, saya nak rujuk kepada Akta Had Masa tahun 1953. Seperti yang diperuntukkan di dalam Seksyen 6, Akta ini ada memperuntukkan bagi kes-kes berkaitan dengan kontrak. Kontrak ini bermaksud apa saja perjanjian yang kita tanda tangani, termasuklah jumlah yang terhutang. Bermakna kita mempunyai tempoh 6 tahun daripada hak kita untuk menuntut. Misalnya, katakanlah di hutang kita tahun 2018, kita pun minta 2018, tiba-tiba dia baru bayar sekali sahaja. Kemudian tahun 2019 tak bayar, tahun 2020 dia bayar semula. Dan kiraan 6 tahun adalah daripada tempoh tahun 2020 tadi. Dan kemudian kita tengok pula kepada tuntutan ganti rugi, misalnya dilanggar, kecederaan, pencerobohan. Ini pun sama, 6 tahun daripada berlakunya tuntutan yang layak kita tuntut. Misalnya pencerobohan berlaku tahun 2020 dan tuntutan boleh dibuat sehingga tahun 2026. Apa yang berlaku sekiranya kita terlebih masa? Sekiranya kita terlebih masa, maka tuntutan ini tidak lagi boleh dituntut di mahkamah. Sebab itu, kita janganlah tertidur. Ambil tindakan segera. Dan ada juga peruntukan di dalam akta lain. Misalnya, dalam tuntutan pekerja, sekiranya kita dibuang oleh majikan kita dan kita nak bawa tuntutan ini kepada mahkamah perusahaan. Pertama sekali kita tak boleh pergi mahkamah dulu. Kita kena pergi Jabatan Perhubungan Perusahaan dalam tempoh 60 hari daripada tarikh pembuangan. Sekiranya kita dibuang pada 1 hari bulan Januari 2021, maka tarikh yang terakhir adalah pada bulan Mac. Jadi ingat ya, jangan melewat-lewatkan masa. Bagaimana pula sekiranya berlaku kematian? Kematian ini berbeza. Dia tidak sama seperti Akta Had Masa tadi. Kes kematian adalah diperuntukkan di bawah Civil Law Act, yang mana memperuntukkan di bawah Seksyen 7 yang mengatakan sekiranya berlaku kematian akibat kecuaian seseorang, misalnya orang melanggar atau apa sahaja perbuatan daripada majikan sehingga menyebabkan pekerja meninggal dunia, jadi ada tempoh 3 tahun daripada tarikh kematian. Kita lihat pula kepada tuntutan yang lain. Misalnya tuntutan kita hendak menyaman kerajaan. Kadang-kadang mungkin sekali kita pergi ke hospital dan kemudian berlaku kecuaian oleh pihak kerajaan. Di bawah Akta Perlindungan Pihak Berkuasa Awam 1948, tempoh untuk menuntut daripada kerajaan adalah dalam tempoh 3 tahun dari tarikh kita berhak untuk menuntut. Bagi tuntutan untuk hartanah berbeza pula. Tuntutan hartanah ini adalah 12 tahun dari tarikh berlakunya hak dituntut. Ini selaras dengan Akta Had Masa. Jadi kita ingatkan untuk kes hartanah ni masanya mungkin lebih panjang. Kita nak tahu hak kita, selalunya cuba kita dapatkan nasihat peguam untuk tahu adakah kita telah dihalang oleh had masa. Ada berita baik, terdapat pindaan kepada Akta Had Masa 1953 iaitu penambahan kepada Seksyen 6A. Seksyen 6A memperuntukkan kecuaian bagi
kategori yang bukan melibatkan kecederaan ataupun apa-apa terhadap tubuh badan. Misalnya dalam seksyen ini ada diperuntukkan 3 tahun. Saya bagi contoh, sekiranya anda tinggal di rumah anda pada tahun 2020. Kemudian setelah 7 tahun anda tinggal di sana dan didapati bangunan tersebut mula retak dan berlaku kerosakan bukan diakibatkan oleh anda. Daripada tempoh yang anda ketahui iaitu 7 tahun kemudian ditambah pula dengan 3 tahun, bermakna anda boleh menuntut daripada pemaju pada tahun 2030. Dan seterusnya, bagi seksyen ini pula terdapat juga had masa, tidak boleh melebihi 15 tahun. Dan nasihat saya kepada pihak-pihak yang ingin mengambil tindakan, tolong segerakan simpan bukti anda dan dapatkan nasihat peguam untuk anda memulakan tindakan. Itu sahaja setakat ini daripada kami. Jangan lupa saksikan video-video kami yang lain untuk maklumat yang berinformasi. Like dan subscribe pada channel kami.